Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. InsyaAllah kita akan mulakan sekejap lagi. Ada lagi yang nak masuk? Boleh dengar suara saya tak? Okay, sebelum kita mula, saya nak awak keluarkan awak punya buku teks tauhid awak. Okay, kita tengok muka surat 23 tu. Untuk pelajaran yang kedua, sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Okay, minta yang dah masuk ataupun yang baru masuk, tolong tulis nama dan kelas awak di bahagian komen untuk saya akses kehadiran awak semua. Kita tunggu 1 minit lagi. Okay, semua orang ready dengan buku teks. Sambil saya terangkan, awak boleh rujuk pada buku teks awak semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita untuk pelajaran Tauhid tahun 4. Okay. Untuk tajuk pelajaran kedua iaitu sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi Rasul. Okay. Untuk pelajaran yang kedua ni, kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul terbahagi kepada 3 ni: sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Okey. Untuk pelajaran yang kedua ni terbahagi kepada 3 unit. Unit yang 1, unit yang pertama, unit kedua dan unit ketiga. Okey, untuk unit yang pertama kita akan belajar tentang sifat wajib bagi para Rasul. Okey, unit yang kedua sifat mustahil bagi para Rasul dan unit yang ketiga sifat harus bagi para Rasul. Okey, so ketiga-tiga unit ni berkaitan dengan sifat bagi Rasul. So kalau kat sini kita boleh lihat bahawa sifat yang ada pada Rasul tu ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil dan yang ketiga sifat harus. Okey, untuk ketiga-tiga sifat ni bagi Rasul ni, hukum kita mempercayainya adalah wajib. Okey, kalau dalam soalan tanya, apakah hukum mempercayai sifat wajib bagi Rasul? Wajib. Apakah hukum mempercayai sifat mustahil bagi Rasul? Wajib juga. Apakah hukum mempercayai sifat harus bagi Rasul? Wajib. So, hukum mempercayai ketiga-tiga sifat bagi Rasul ni, iaitu sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus adalah wajib. Jangan nanti dalam soalan, apakah hukum mempercayai sifat mustahil bagi Rasul? Awak pun sebut, tulis jawapan dia, hukum dia mustahil ataupun harus. Salah. Hukumnya adalah wajib. Okey, untuk hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada unit yang pertama. Kita tengok unit 1 dulu, iaitu tentang sifat wajib bagi para Rasul. Sifat wajib bagi para Rasul tu, okay, awak boleh tengok dalam buku teks awak muka surat 24. Dalam dialog tu dia ada tanya, Ustazah, apakah sifat wajib bagi para Rasul? Okey, seperti yang kita tahu, sifat wajib bagi para Rasul tu ada 4 sahaja. Yang pertama as-siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh dan yang keempat fatwana. Okey, ini adalah sifat wajib bagi Rasul. Okey, kita tengok satu-satu maksud sifat wajib bagi Rasul tu dan kenapa sifat tu diberikan ataupun digelarkan kepada Rasul. Okey, kita tengok. Sifat siddiq, as-siddiq bermaksud benar. Okey, ini awak boleh tengok dalam buku teks awak muka surat 25 tu. Siddiq maksudnya benar. Okey, yang kedua amanah maksudnya amanah. Okey, amanah tu maksudnya apa? Amanah juga ataupun jujur. Okey, yang ketiga tabligh.
maksud tabligh? Menyampaikan. Okay, dan yang akhir sekali fatonah. Fatonah maksudnya apa? Bijaksana. Okay, so ada 4 sifat wajib bagi Rasul ni, kena ingat ni. Kalau awak tak ingat, tak tahu nak cakap apa. Sebab nama-nama kelas tahap 1 Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. So semua orang wajib ingat ni. Sebab nama kelas awak kat sekolah kita guna ni, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Cuma kita kena ingat dia punya maksud lah. Kalau Siddiq tu maksudnya benar, Amanah maksudnya amanah, ataupun awak boleh letak jujur, Tabligh menyampaikan, dan Fatonah bijaksana. Okay, kita ke seterusnya. Okay, kita tengok maksud Siddiq ni. Siddiq tu maksudnya benar. Okay, dalam sifat wajib ni, kalau awak tengok dalam buku teks awak, kita tengok muka surat 26 tu. Okay, dalam 26, muka surat 26 tu dia menghuraikan satu peristiwa yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu mempunyai sifat benar. Okey, kita tengok peristiwanya adalah peristiwa Isra' Mi'raj. Okey, peristiwa Isra' Mi'raj memperlihatkan kebesaran dan keagungan Allah kepada Nabi Muhammad. Okey, tengok yang kat bahagian slide saya ni, saya dah ringkaskan dia punya cerita. Kalau awak nak tengok dia punya cerita yang penuhnya, awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 26 tu. Okey, kalau untuk sifat Siddiq ni, peristiwa yang berlaku yang kita ambil adalah melalui peristiwa Isra' Mi'raj. Okey, kita nak tengok kenapa dikatakan dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu merumuskan bahawa Rasul ni mempunyai sifat Siddiq. Okey, tengok kat sini. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, Allah telah memperlihatkan kebesaran dan keagungan Allah kepada Nabi Muhammad. Keagungan Allah kepada Nabi Muhammad, sama ada perkara yang ada di langit dan juga di bumi. Allah tunjukkan kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad tu, setiap perkara yang ada di langit dan di bumi. Okey, apa yang berlaku? Rasulullah telah menceritakan apa yang baginda nampak. Okey, ketika berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ni, Nabi Muhammad dia menceritakan apa yang dia nampak, apa yang terjadi pada peristiwa Isra' Mi'raj tersebut. Okey, pada peristiwa Isra' Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad telah pergi ke Baitul Maqdis dan solat di dalamnya. Ikutkan Baitul Maqdis ni adalah tempat yang sangat jauh daripada tempat keberadaan Nabi Muhammad ketika itu. So, ketika Nabi Muhammad menceritakan bahawa dia telah pergi ke Baitul Maqdis pada waktu malam tersebut dan satu malam dan terus solat, semua orang yang mendengarnya tak percaya. Sebab dia kata mana mungkin Rasulullah boleh sampai ke tempat yang sangat jauh tu dan boleh untuk solat pula kat situ. Okey, ni tengok kat sini, saya ada bagi tahu yang orang Quraisy tak percaya. Okey, apa yang Rasulullah buat apabila orang Quraisy tak percaya? Okey, Rasulullah dia tak ada buat apa-apa, cuma dia menceritakan sahaja kebenarannya. Okey, cuma orang Quraisy ni bila dia dah tak percaya, dia pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Okey, kat dalam buku teks awak boleh tengok. Maka orang Quraisy pun bertemu Saidina Abu Bakar untuk bertanya tentang pendapat beliau. Okey, orang Quraisy dia tahu Abu Bakar ni adalah orang yang paling rapat dengan Nabi Muhammad. So, mereka pun bertemu dengan Abu Bakar. Dia nak tahu kebenaran tentang apa yang Rasulullah sampaikan tu betul ke, ataupun Rasulullah ni saja-saja tipu ke, olok-olok ke, buat cerita ke kan. Okay, so mereka pun pergi bertemu dengan Abu Bakar. Apa yang berlaku apabila mereka bertemu dengan Abu Bakar? Bila mereka bertanya tentang pendapat Abu Bakar tentang kebenaran cerita Rasulullah tu, Abu Bakar mengakui kebenaran cerita yang Rasulullah sampaikan tu. Maksud mengakui ni, Abu Bakar mengiyakan lah. Contoh, awak bergaduh dengan kawan awak, lepas tu awak mengadu kat cikgu, cikgu tadi kawan saya ni buat saya macam ni. Lepas cikgu nak percaya, dia kena tanya orang lain yang nampak peristiwa tersebut. So orang yang melihat peristiwa tersebut, dia akan mengatakanlah, mengiyakan, oh betul tadi dia telah bergaduh dengan sekian-sekian. Macam itulah juga Abu Bakar ni, dia mengiyakan apa yang Rasulullah cerita. Dia menjadi saksi kepada peristiwa Isra' Mi'raj ni, bahawa Rasulullah telah pergi ke Baitul Maqdis dan solat di dalamnya. Okey, pada ketika itu orang musyrikin berada di keliling Saidina Abu Bakar. Waktu mereka bertemu dengan Saidina Abu Bakar ni, waktu tu mereka berada di sekeliling Saidina Abu Bakar dan meminta penjelasan daripada
Rasulullah. Okey, apa yang berlaku kat situ? Nabi memberitahu sifat Baitul Maqdis. Bila orang sekeliling berada di Sayyidina Abu Bakar, Nabi pun menceritakan ciri-ciri Baitul Maqdis tu macam mana, apa yang ada kat Baitul Maqdis tu, macam mana keadaan dia, suasana di sana, supaya orang musyrikin dapat mendengar dan mengetahui kebenarannya. Sebab apa Rasulullah buat macam tu? Sebab Rasulullah nak buktikan bahawa dia bukannya mereka-reka cerita, bahawa peristiwa Isra Mi'raj tu Rasulullah memang lalui, memang Rasulullah pergi. Sebabnya Rasulullah bagi tahu macam mana keadaan Baitul Maqdis di sana dan ciri-ciri Baitul Maqdis tu. Okey. Kalau dalam soalan nanti dia tanya apakah peristiwa yang membuktikan Rasulullah ataupun Nabi bersifat benar, inilah peristiwa Isra Mi'raj membuktikan Nabi itu bersifat benar, iaitu As-Siddiq. Okey. Kita boleh tengok dalam firman Allah surah An-Najmi ayat 3 hingga 4 tu. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Okey, ayat 3 sehingga ayat 4. Kita tengok maksud dia. Apa yang Allah katakan dalam ayat ni? Dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okey, dalam ayat ni Allah bagi tahu rujukannya Nabi tu dia tak akan bercakap ataupun dia tak akan mengeluarkan sesuatu yang bukan berkaitan dengan agama Islam. Tapi benda yang dicakap tu adalah, benda yang dikeluarkan tu, yang diperkatakan tu adalah menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri, bukan menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Maksud kat sini, bila Nabi menyampaikan sesuatu tu, apa yang Nabi sampaikan tu bukan daripada kemahuan pendapat dia sendiri, tapi dia adalah berkaitan dengan agama Islam. Okey, tengok kat sini ayat yang kedua ni, ayat yang keempat. Inna in huwa illa wahyu yuha. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Maksudnya setiap kataan yang Nabi sampaikan itu adalah berdasarkan daripada Al-Quran ataupun hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Maksudnya sama ada yang disampaikan itu daripada Al-Quran ataupun hadis, kerana itu adalah perkara yang diwahyukan kepada baginda. Okey, yang ini jelas ni dalam surah An-Najm ni ayat 3 hingga 4. Allah dah bagi tahu kat sini, maksudnya setiap apa yang Rasul tu sampaikan tu adalah benda yang benar, bukannya daripada kehendak dia sendiri. Contoh kalau awak ceritakan sesuatu tu, itu atas diri awak kan. Contoh awak rasa lapar, bagi tahu kat mak awak, mak saya lapar. Tu atas diri awak. Kita punya kehendak kita lapar, kita nak makan. Tapi Rasulullah ataupun Nabi-Nabi yang lain disampaikan apa yang keluar daripada mulut tu melalui Al-Quran ataupun hadis yang telah diwahyukan. Allah sampaikan wahyu, disampaikan kepada umatnya. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Ada yang tak dengar ke suara saya? Boleh saya teruskan? Izzat mana? Is siapa Is ni? Is kata dia tak dengar suara saya. Okey, saya sambung untuk sifat yang kedua, iaitu sifat al-amanah ataupun maksud amanah. Selain daripada maksud amanah tu, awak boleh juga letak jujur. Kalau dalam periksa ataupun awak buat latihan, saya kata nyatakan maksud amanah. Okey, awak pun tulis jujur. Boleh terima. Amanah tu maksudnya jujur juga. Okey, kita sambung boleh sambung. Okey, amanah maksudnya amanah ataupun jujur. Okey, apa yang peristiwa ataupun cerita yang membuktikan Nabi ataupun Rasulullah tu seorang yang jujur? Okey, yang ini kita fokus kepada cerita Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Okey, kat sini awak boleh tengok Nabi Muhammad ke Syam berdagang barangan milik Khadijah. Yang ni saya rasa semua orang tahu ni. Nabi Muhammad ni dulu waktu dia berumur 25 tahun, dia telah pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam untuk apa? Untuk berdagang. Maksud berdagang tu, dia membawa barang-barang perniagaan yang dimiliki oleh Sayyidina Khadijah bin Walid. Dia telah membawa barangan milik Sayyidina Khadijah
bin Khuwailid tu untuk dijual, dibawa pergi ke Syam dan jual barangan yang dimiliki oleh Khadijah tu. Tu dia berdagang tu berjalan dan menjual barang tersebut. Okey, ingat kalau amanah ni yang nak menunjukkan Nabi tu bersifat amanah, peristiwanya adalah Nabi Muhammad ke Syam berdagang barangan milik Khadijah. Saya dah ringkaskan cerita ni. Nanti kalau awak nak tengok ayat yang satu-satu, awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 27. Tapi yang saya paparkan ni, yang saya ceritakan ni, saya ambil poin-poin yang penting je untuk saya sampaikan kepada awak. Okey, apa yang berlaku dalam peristiwa Nabi Muhammad ke Syam ni? Okey, kenapa? Okey, yang pertama sekali kita tengok kenapa Saidina Khadijah Khuwailid ni memilih Nabi Muhammad. Okey, kat sini ada beberapa ciri-ciri yang menyebabkan Saidina Khadijah ni memilih Nabi Muhammad untuk memperdagangkan barangan perniagaannya. Okey, yang pertama kerana kejujuran Rasulullah. Okey, awak boleh tengok dalam buku teks awak tu. Yang itu dalam perenggan yang kedua. Yang ini. Boleh nampak tak saya tunjuk ni? Perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua ni. Dia kata apabila beliau mendengar tentang kejujuran Rasulullah, kebenaran kata-katanya. Ini. Maksudnya Khadijah tu memilih Nabi Muhammad untuk dagangkan dia punya barangan jualan sebab Rasulullah tu jujur, kejujuran Rasulullah, lepas tu kebenaran kata-katanya, kehebatan amanahnya dan ketinggian akhlaknya. 4 ciri-ciri tersebut yang ada dalam diri Rasulullah yang menyebabkan Khadijah memilih Rasulullah untuk memperdagangkan barangan jualan dia. Kalau dalam soalan nanti kata senaraikan ciri-ciri yang menyebabkan Khadijah memilih Rasulullah untuk berdagangkan barang jualannya. 4 ciri-ciri itulah. Yang pertama tadi kejujuran Rasulullah. Seperti yang kita tahu, Rasulullah ni seorang yang sangat jujur. Setiap perkara yang dia katakan, setiap perkara yang dia buat tu adalah daripada kejujuran dia. Dia buat dengan ikhlas, dengan amanah. Okey, yang kedua kebenarannya kata-kata. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut tu adalah benda yang benar. Rasulullah ni tak pernah berdusta, dia tak pernah berbohong, dia tak pernah sakitkan hati orang lain. Kata-katanya adalah kata-kata yang baik, walaupun musuhnya sendiri mengancam dia dengan kata-kata yang jahat ataupun kata-kata yang negatif, tapi dia membalasnya dengan ucapan ataupun doa yang baik-baik. Itu sebabnya bila orang marah kat kita, orang kata kita jahat ke, orang kata yang bukan-bukan pada kita, kita tanda tangan doa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa orang yang cakap aku macam tu. Lepas tu minta supaya Allah menjadikan dia pun yang terbaik, dan jadikan diri kita yang terbaik, bukan seperti yang dikatakan. Kata-kata tu, ingat kata-kata tu adalah doa. Tu sebabnya kita kena berkata-kata dengan perkataan yang baik. Sebab kadang-kadang kita kata, oh dia tu jahat lah, dia tu suka macam ni lah, dia tu ni lah, aku ni semua. Nanti setiap kata-kata kita tu kalau kita cakap ulang banyak-banyak kali, kalau mungkin sampai 40 kali, bila sampai 40 kali benda tu dah jadi berterusan, Allah akan angkat sebagai doa, dan secara tak langsung doa tu akan berbalik kepada diri kita, sebab kita yang berkata-kata, kita yang mengucapkannya. Itu sebabnya kata-kata tu penting. Itu sebabnya saya selalu pesan kat awak, cakap yang baik-baik, ingat yang baik-baik, supaya yang baik-baik je berlaku kat kita. Okey, lepas tu ciri yang ketiga, kehebatan amanahnya. Rasulullah ni sangat amanah, sangat jujur. Setiap benda-benda yang dia lakukan dalam urus niaga barangan Siti Khadijah dilakukan dengan teliti, amanah sangat. Kadang-kadang kalau kita urusan-urusan kita ambil remeh je, alah tak apa, sikit je. Contoh yang paling mudah, macam saya kata, okey, hari ni buat nota, saya nak yang ini, item ni semua kena ada. Contoh kalau hikmah solat tarawih ada 5, saya pun minta awak senaraikan 5-5, tapi awak kata alah tak apa, Cikgu Nadia tak tengok pun semua tu. Awak pun kata letak 3 je. Tak boleh macam tu. Dia kenalah amanah pada diri sendiri sebagai seorang murid. Tu ada juga pada diri awak semua, kena ada. So awak laksanakan perkara tersebut dengan betul atas arahan guru awak. Okey, dan yang keempat, ketinggian akhlaknya. Seperti yang kita tahu, Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat baik. Rasulullah tu adalah qudwah hasanah. Apa maksud qudwah hasanah? Contoh teladan kepada semua orang. Nak tengok contoh teladan akhlak yang baik, kita tengok akhlak Rasulullah dan cuba mengikuti akhlak Rasulullah. Okey, sepanjang perjalanan, okey, berbalik semula kepada cerita kita. Okey,
Nabi Muhammad ni berdagang ke Syam. Sepanjang perjalanan Nabi Muhammad berdagang ke Syam ni, dia telah ditemani oleh Maisarah. Maisarah ni dia telah mengiringi Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Syam untuk berdagang kan, untuk melakukan perniagaan tu. Okey, bila dah selesai perniagaan tersebut, diorang kembali semula ke Mekah. Apabila kembali semula ke Mekah, Maisarah ni dia bagi tahu kepada Khadijah, dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu bahawa Rasulullah ni dia seorang yang sangat bagus, sempurna fikirannya, tajam logiknya, benar dan seorang yang sangat amanah. Maisarah sendiri lihat perkara-perkara ataupun sifat-sifat Rasulullah tersebut. So Maisarah rumuskan bahawa Rasulullah tu adalah seorang yang sangat bagus, sempurna fikiran dia, tajam logiknya, benar dan seorang yang sangat amanah. 5 ciri-ciri ni Rasulullah 5 ciri-ciri ni yang Maisarah lihat ketika dia bersama dengan Nabi Muhammad sepanjang perjalanan ke Syam. Okey, so Nabi Muhammad ni Maisarah cakap dia adalah seorang yang sangat bagus. Bagus tu maksudnya apa? Baiklah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perniagaan Khadijah, sempurna fikirannya. Maksudnya apa? Setiap kali dia melakukan sesuatu, dia berfikir, tengok apa yang positif, apa yang negatif. Bukan kita kalau nak buat sesuatu, kita kena fikir apa kesan dia kepada diri kita. Contoh, awak sebagai murid, awak kata tak apalah, tak payah baca buku dulu, nak exam lambat lagi. Ataupun tahun ni tak sekolah, tak payah exam, tak payah baca buku, cakap macam tu. Tapi kita kena tengok kesan dia. Kalau kita tak baca buku, adakah ilmu tu akan berterusan ada pada dalam diri kita? Mungkin tak, sebab kita ni manusia sering lupa. So sepatutnya sebagai murid, awak kena berterusanlah mengulang kaji ilmu tersebut. Gunakan akal fikiran kita tu untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan munasabah kepada diri kita, yang mendatangkan kesan baik kepada diri kita. Okay, yang ketiga, tajam logiknya. Apa maksud logik? Fikiran. Orang selalu kata berfikiran logik. Bukan fikiran je logik. Kadang-kadang kita punya percakapan tu pun kena logik berdasarkan fakta. Logik benda yang kita tengok lah. Contoh kita kata bila kita bila kita nak tahu air, kita masak air. Kalau kita nak tahu air tu masak, kita dalam pemerhatian kita mengatakan apa yang berlaku kepada perniagaan Khadijah. Perniagaan Khadijah bertambah maju dan mendapat untung lumayan. Perniagaan Khadijah ni dia bertambah-tambah maju. Maksudnya daripada sebelum ni Khadijah memang berniaga. Dia seorang wanita yang kerjayanya adalah berniaga. Kalau awak tengok dalam buku teks tu, dia boleh ada dinyatakan beliau terkenal sebagai pedagang wanita yang hartawan. Dia pedagang wanita hartawan yang mempunyai harta yang banyak. Beliau sering mengupah orang lelaki untuk menguruskan perniagaannya. Khadijah ni dia seorang perempuan, dia mempunyai harta yang sangat banyak untuk didagangkan, tapi yang memperdagangkan hartanya adalah orang-orang lelaki yang diupah. So disebabkan dia memilih Rasulullah untuk memperdagangkan dia punya perniagaan, maka perniagaannya bertambah maju dan mendapat untung yang sangat lumayan. Kalau sebelum ni dia punya perniagaan tu maju, tapi bila Rasulullah ambil alih, Rasulullah membantu Khadijah, perniagaannya bertambah-tambah maju, makin bertambah maju. Ini disebabkan oleh sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah, iaitu sifat amanah. Okay. So awak semua pun kena jadi seorang yang amanah, jujur. Kita kena jujur pada diri kita. Sebab apa? Sebab kita je yang tahu diri kita. Jujur kepada ibu bapa. Dan yang paling penting, jujur kepada diri sendiri lah sebenarnya. Jangan kata, alah, mak tak nampak kita buat apa. Contoh, petang ni awak kata, adik-adik, nanti petang ni kita main game. Mak dengan ayah tak ada, kita boleh main game. Awak pun bila mak ayah awak balik kerja kata, baca buku ke abang dengan adik? Baca. Kakak dengan adik baca buku ke? Baca. Tapi sebenarnya awak main game. Awak kata tak apa, mak dengan ayah tak nampak. Ingat, dengan diri sendiri tu kena jujur, tu paling penting. Bila kita tak jujur dengan diri kita, macam mana kita nak jujur dengan orang lain? Dan ingat, setiap perkara yang kita buat tu, Allah tu nampak. Allah maha melihat segala-galanya. Sebabnya kena jujur dengan diri sendiri. Jangan main-main tau. Kalau kita suka bohong-bohong ni, nanti lama-lama jadi apa? Na'udzubillah min zalik. Okay. Kita tengok yang seterusnya pula. Okay. Secara
umumnya para rasul tu adalah bersifat amanah. Yang ini kat bahagian buku teks awak tu, bahagian bawah tu ada tulis tu. Secara umumnya para rasul tu bersifat amanah. Okey, yang ini berdasarkan daripada surah Al-Isra ayat 107, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh tengok dalam buku teks ni. Inni lakum rasulun amin. Okey. Maksudnya sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah, iaitu yang diutus oleh Allah kepada kamu ni. Amin ni maksudnya yang amanah. Maksudnya rasul ni adalah rasul yang amanah. Allah dah kata dalam ayat Al-Quran ni, dah jelas dah Allah kata sesungguhnya aku ni ialah rasul yang amanah diutuskan oleh Allah kepada kamu. Rasul ni adalah yang orang yang amanah diutuskan oleh Allah kepada kamu tu siapa? Umat dia. Dah jelas terang lagi nyata dalam surah Al-Isra ni ayat 107. Ni dalil bagi sifat amanah rasul. Okey. Seterusnya sifat yang ketiga, tabligh, iaitu menyampaikan. Okey, saya nak semua orang tolong fokus Saya tengok ramai yang komen-komen ni, nanti awak tak dengar saya cakap apa. Lepas ni ada soalan yang awak kena jawab. Tolong fokus, tolong concentrate dulu benda yang kita bincangkan. Lepas saya selesai explain ke awak, saya terangkan perbincangan ni, barulah saya akan buka untuk persoalan. Lepas tu baru awak tanya. Jangan sibuk main komen-komen tu. Dengar dulu apa saya sampaikan. Okey, tengok perkara yang ketiga, sifat yang ketiga, at-tabligh, iaitu menyampaikan. Okey, kat sini kita tengok peristiwa ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, baginda beribadah di Gua Hira. Yang ini cerita tentang Nabi menerima wahyu. Semua orang tahu kan, sebelum Nabi menerima wahyu tu, Nabi dia pergi mana? Dia duduk kat Gua Hira. Dia duduk kat Gua Hira untuk berapa? Bukan main game, bukan saja-saja, tapi dia duduk kat Gua Hira untuk beribadah, beruzlah. Beruzlah tu maksudnya apa? Asingkan diri. Awak semua beruzlah tak? Awak semua beruzlah bila awak main game, tak nak orang kacau. Tak boleh macam tu. Kita beruzlah untuk beribadah. Ingat, setiap perkara yang kita lakukan tu adalah ibadah bila kita niatkan kerana Allah Ta'ala. Itu sebabnya kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan nanti, Cikgu Nadia kata setiap perkara tu kalau kita lakukan kita niat kerana Allah adalah ibadah. Awak pun kata nak main game sampai petang karanglah Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah macam tu. Dia perkara-perkara yang memberi manfaat, bukannya perkara-perkara yang tak memberi manfaat kepada diri awak. Dan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada diri kita perlu kita niatkan sebagai ibadah, supaya kita dapat ibadah tu untuk diri kita. Perlu kita niatkan, kita lakukan perkara tersebut niat kerana Allah, supaya kita dapat nilai ibadah tersebut. Jangan main game niat kerana Allah untuk dapat ibadah, tak. Ini perkara-perkara yang membawa kebaikan. Ingat jangan salah faham pula nanti. Okey. So apa yang berlaku kat situ ketika Nabi Muhammad beruzlah di Gua Hira tu, ataupun mengasingkan diri untuk beribadah di Gua Hira tu, malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril, Allah utuskan dia untuk sampaikan wahyu kepada Rasulullah. Okey, malaikat Jibril telah sampaikan wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Apa dia? Potongan dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tu. Dalam buku teks awak ni tak ada. Saya bagi tahu je. Okey. Lepas dah Rasulullah terima wahyu yang pertama daripada surah Al-Alaq tu, Rasulullah berasa sangat resah gelisah. Kegoncangan jiwa ni. Kegoncangan jiwa. Apa maksud kegoncangan jiwa? Dia rasa tak tenang, dia rasa macam serba-serbi tak kena, buat tu tak kena, buat ni tak kena. Okey. Lepas tu sehinggalah selepas dia terima wahyu yang pertama surah Al-Alaq tu, selepas beberapa ketika, selepas dia tenang, wahyu pun Allah turunkan secara berperingkat. Maksud wahyu tu, wahyu yang seterusnya lah. Yang pertama tadi surah Al-Alaq. Okey, habis selepas surah Al-Alaq tu, Rasulullah terima surah Al-Alaq tu, Rasulullah berasa resah.
sebab kali pertama dapat sesuatu yang baru kan. Lepas dah tenang tu, diterima lagi wahyu seterusnya secara berperingkat satu persatu. Dan selepas dia tenang tu, wahyu yang pertama dia terima ialah surah Al-Mudassir. Minta maaf, ejaan saya salah. Alif Lam Mim Dal Sa Ra, ayat 1 hingga 5. Kalau dalam soalan dia tanya, apakah wahyu yang pertama diterima oleh Allah? Ni surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kalau dalam soalan tu dia tanya, apakah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah selepas tenang, baru awak boleh nyatakan surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Okey. Yang ini daripada surah Al-Ma'idah ayat 67. Saya tak tulis dia punya potongan ayat tu. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Okey, surah Al-Maidah ayat 67. Kita fokus pada dia punya maksud. Okey, apa maksud ayat tersebut? Okey, ayat tersebut Allah berfirman, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah jugalah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Okey, daripada ayat ni Allah bagi tahu, wahai Rasulullah, Allah kata, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Maksud kat sini, Allah bagi tahu, Allah suruh, Allah pesan kepada Rasulullah supaya sampaikan apa yang telah diterima daripada Allah. Kalau Rasulullah tak sampaikan apa yang diterima daripada Allah tersebut, maka tak adalah dia menyampaikan perutusannya. Maksudnya tak berlakulah proses penyampaian tu. Itu sebabnya bila Nabi Muhammad terima wahyu, Nabi Muhammad dia sampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia supaya umat manusia tu tahu. Okey, dan Allah jugalah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Maksudnya dalam proses dia menyampaikan dakwah ataupun menyampaikan segala keputusan daripada Allah tu, maksudnya kalau ada berlaku apa-apa kejahatan, Allah lah yang akan pelihara Rasulullah daripada kejahatan tersebut. Itu sebabnya kalau kita tengok Nabi-Nabi ni, diorang menyampaikan wahyu, Rasul dia menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dalam masa yang sama, Allah akan pelihara diri setiap Rasul tersebut daripada sebarang kejahatan manusia, supaya dakwahnya ataupun apa yang nak disampaikan oleh Rasul dapat disampaikan dengan baik kepada umatnya. Okay. Dan yang akhir sekali, Allah kata sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Maksudnya kat sini Rasulullah tu dia sebagai perantaraan je untuk sampaikan kebaikan kepada umat-umat dia, tapi yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah kepada kaum untuk terima apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah Allah sendiri. Macam saya ajar awak, saya selalu pesan, okey anak-anak murid, balik rumah sebelum pergi sekolah, apa awak kena buat? Kena minta maaf dengan mak ayah awak, minta redha mak ayah awak, doa, minta doa daripada ibu dan ayah awak supaya sentiasa doakan awak supaya awak berada dalam keadaan yang diredai, keberkatan. Saya pesan macam tu. Tapi tak semua antara awak semua yang mengambil pesanan saya tu dengan baik. Mungkin ada yang buat, mungkin ada yang tak buat, ataupun mungkin ada yang buat bila diingat, macam tu. Itu sebabnya akhir tu Allah kata sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Maksudnya Allah tu tak bagi hidayah ataupun petunjuk kepada orang yang kafir. Orang yang tak nak kepada hidayah, Allah takkan bagi. Itu sebabnya bila Allah bagi peluang kat diri kita untuk kita melakukan perkara yang baik, untuk kita bertaubat ke lepas kita dah melakukan kejahatan, kita kena guna sebaik-baik peluang tu pada diri kita. Sebab Allah bagi peluang tu sekali je. Bila Allah dah tak nak bagi nanti, na'udzubillah, kita akan jauh daripada Allah.
Jangan rasa bila kita sering diuji tu kita kata Allah tak sayang kita. Tak. Bila Allah uji kita tu lah sebenarnya Allah sangat sayang kepada kita. Supaya apa? Allah nak kita dapat petunjuk Allah tu. Allah pegang hati kita. Sepatutnya kita rasa ya Allah bersyukurnya sebab Allah sayang kat kita. Tapi kita tak pernah rasa macam tu. Kita rasa ya Allah, kenapalah Allah ni tak nak bagi aku pandai-pandai. Bila aku dengar je aku terus dapat. Bila aku baca je aku terus dapat. Sepatutnya kita kena tengok balik dalam diri kita. Sebab setiap perkara yang Allah jadikan tu adalah ada asbab dia, ada musabab dia dan ada hikmahnya. Okey. Seterusnya kita tengok pula sifat yang terakhir Rasul, iaitu sifat fatona. Okey. Untuk dalil sifat tabligh ni, saya tak tulis dalil dia dalam slide saya. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 28. Muka surat 28 ni. Saya hanya huraikan dia punya dalil saja. Okey, kita tengok yang akhir sekali. Fatona. Apakah yang dimaksudkan dengan fatona? Bijaksana. Okey, maksud bijaksana tu, okey, kat sini kita nak tengok peristiwa. Macam saya kata, kalau peristiwa Rasulullah tu bersifat sidik dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lepas tu Rasulullah bersifat amanah, terdapat dalam peristiwa Rasulullah berdagang ke Syam. Okey, Rasulullah bersifat tabligh, terdapat dalam peristiwa apa? Terdapat dalam peristiwa ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, ketika dia beribadah di Gua Hira. Dan yang keempat, sifat fatonah ni ketika mana berlakunya banjir di Mekah. Okey, tengok kat sini. Ni saya dah ringkaskan. Awak boleh tengok cerita dia dalam buku teks muka surat 29 tu. Okey, ketika Mekah dilanda banjir yang menyebabkan kerosakan Kaabah. Okey, suatu ketika Mekah tu dilanda banjir. Apa yang berlaku? Kaabah semua rosak. Dan kedudukan Hajarul Aswad tu telah berubah daripada tempat asalnya. Okey, ketika selepas Kaabah Mekah dilanda banjir tu, penduduk Mekah ni semua bergotong royong sama-sama memperbaiki Kaabah tu, bina semula Kaabah, bangunkan dan bersihkan kawasan di sekitar Kaabah tersebut. Okey, ketika melaksanakan gotong royong tu, apa yang berlaku? Ketua-ketua kabilah berselisih pendapat tentang siapakah yang layak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Okey, tengah-tengah gotong royong bersih-bersihkan Kaabah tu semua. Lepas tu kan tadi saya bagi tahu Hajarul Aswad tu telah keluar daripada tempat asal dia. Kalau awak tengok dalam gambar ni, dalam teks awak tu, awak boleh tengok, boleh nampak tak? Saya tunjukkan. Kat sini, ni bahagian Hajarul Aswad. Dia ada penjuru Hajarul Aswad. Okey, kat bahagian Hajarul Aswad tu, Hajarul Aswad tu tak terletak kat bahagian ataupun kat tempat penjuru Hajarul Aswad tu. Dia telah terkeluar daripada tempat tersebut. So ketua-ketua ni, ketua-ketua kabilah ni, dia berselisih pendapat. Dia berselisih pendapat untuk apa? Untuk meletakkan ketua-ketua kabilah ni maksud kaum. Kalau orang Arab dia ada kaum dia, kaum macam ni, kaum ni, kaum ni. Macam orang-orang Melayu, kita ada Jawa, kita ada Bugis, macam tu. Jawa Bugis ke macam tu, macam tu lah. Itu maksudnya kabilah kaum dia. Okay. Mereka berselisih pendapat nak letakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Seorang kabilah ni kata, akulah yang kena letak sebab aku yang paling ni semua. Akulah. Bergaduh berbalah. Semua orang nak letak ke tempat asalnya. Sehinggalah mereka bersepakat. Apa yang mereka sepakatkan? Mereka menetapkan bahawa orang yang mula-mula masuk ke Masjidil Haram pada pagi esoknya akan jadi hakim. Okey. Dah bergaduh-bergaduh tu, mereka pun duduk sekejap. Fikir, macam ni lah. Kita tetapkan siapa yang masuk ke Masjidil Haram pada pagi esok, dialah yang akan jadi hakim untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Okey, ditakdirkan cerita Nabi Muhammad merupakan orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram pada keesokannya. Esok paginya mereka lihat Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Okey, setelah atas kata sepakat semua yang dipersetujui semalamnya,
maka Nabi Muhammad telah diamanahkan untuk menyelesaikan masalah mereka. Nabi Muhammad dilantik sebagai hakim untuk selesaikan masalah mereka, untuk letakkan semula Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Okey, apa yang Nabi Muhammad buat? Kita nak tahu apa Nabi Muhammad buat. Okey, Nabi Muhammad ni atas kebijaksanaan dia lemparkan sehelai kain. Kalau kain bila kita lemparkan ada 4 penjuru kan. So setiap ketua kabilah tu setiap ketua kabilah ada 4 orang ketua kabilah tu, dia memegang setiap penjuru kain tersebut. Okey, Rasulullah dah bentangkan, Rasulullah letak Hajarul Aswad kat tengah kain tersebut. Okey, so setiap ketua kabilah tu dia pegang penjuru kain. Kain ada 4 penjuru tu, dia orang pegang penjuru tersebut. So tak ada siapa pun sentuh Hajarul Aswad, sebab Hajarul Aswad tu berada di atas kain, di tengah-tengah kain tersebut. Bila ketua-ketua kabilah tu dah pegang penjuru tu, mereka pun angkat Hajarul Aswad yang diletak di tengah-tengah kain tu, dengan memegang penjuru kain tu, membawa ke tempat asal Hajarul Aswad, di penjuru Hajarul Aswad. Okey, sampai je kat penjuru Hajarul Aswad tersebut, Nabi Muhammad bila sampai je, yang tadi yang tukang angkat Hajarul Aswad ramai-ramai tadi adalah ketua-ketua kabilah tadi daripada 4 kabilah tu. Okey, bila dah sampai je kat bahagian penjuru Hajarul Aswad tu, Nabi Muhammad pun ambil Hajarul Aswad tersebut dan Nabi Muhammad letak sendiri Hajarul Aswad tersebut di tempat asalnya. Itulah ceritanya. Bila dah selesai peletakan Hajarul Aswad ke tempat asalnya, kaum Quraisy tadi, ketua-ketua kabilah tadi, semua berasa puas hati dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka puas hatilah. Tak adalah ketua A ni dapat pegang, masukkan sendiri kat tempat asal dia. Tak adalah ketua B pula dapat pegang. Tak adalah ketua C. Semua dapat pegang dengan memegang penjuru kain. Dan Rasulullah yang meletakkan Hajarul Aswad tersebut ke tempat asalnya. Okay. So berdasarkan peristiwa itu membuktikan kebijaksanaan dan sifat amanah Rasulullah. So daripada peristiwa peletakan Hajarul Aswad tu membuktikan bahawa Rasulullah itu sangat bijak. Sebab apa Rasulullah sangat bijak? Dia boleh selesaikan masalah nak letakkan Hajarul Aswad tu tanpa mengakibatkan ketua-ketua kabilah tadi bergaduh. Sebab sebelum ni ketua-ketua kabilah tu berselisih pendapat, bergaduh-gaduh, bercanggah-canggah idea, semua orang nak letak. Bila Rasulullah dah bagi cadangan macam tu, maka selesailah masalah tersebut. Dan melalui peristiwa inilah membuktikan kebijaksanaan Rasulullah, iaitu sifat fatona. Rasulullah tu bijaksana. Okey, awak boleh tengok buku teks awak, muka surat 30 tu. Saya tak letak dia punya dalil Al-Quran dia. Okey, dalil dia daripada surah An-Nahl ayat 125 tu. Okey, kita tengok sama-sama kelas. Ke surat 30 tu kita tengok sama-sama sekejap. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilahum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okey, daripada surah An-Nahl ayat 145. Okey, kita tengok sama-sama. Saya jelaskan surah tersebut. Serulah ke jalan Tuhanmu, iaitu wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan bercelahlah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuknya. Okey, kat sini Allah kata, serulah ke jalan Tuhanmu. Allah pesan kepada Nabi Muhammad supaya seru ke jalan Tuhan. Maksudnya sampaikan
kebenaran tersebut dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran. Seperti yang kita tahu, Rasulullah ni dalam dia berdakwah dengan kebijaksanaan dan dia berdakwah dengan nasihat yang baik, kata-kata yang baik. Rasulullah tak pergi berdakwah, dia pergi jumpa-jumpa, kau mari sini, kau kena masuk Islam, kalau kau tak masuk Islam nanti kau kena bunuh ke, kau kena ni ke. Rasulullah tak macam mana maksud saya kat sini, dia tak mendesak orang. Rasulullah dia tak paksa orang untuk memeluk agama Islam ketika dia menyampaikan dakwahnya, tak. Tapi dia berbicara dengan hikmah. Itu sebabnya atas kebijaksanaan dia, atas perbicaraan kata-katanya yang penuh hikmah, yang penuh dengan sopan santun, tinggi akhlaknya, itu ramai orang yang menganut agama Islam. Sebab Rasulullah tu bijaksana, Rasulullah tu berdakwah dengan berhikmah. Macam kita lah, macam awak juga. Mak awak pesan, okey abang, tolong ajar adik sekejap baca buku. Awak pun duduk ajar adik awak. Lepas tu dah lama-lama adik awak main-main, awak pun rasa geram. Lepas tu awak marah, awak pukul adik awak. Tak boleh macam tu. Kena pujuk dulu adik awak tu. Macam tu lah juga saya pun sebagai seorang guru. Tak boleh terus-terus nak marah awak. Kalau kata awak tak siap kerja sekolah ke apa, kena tengok dulu atas faktor apa yang menyebabkan awak tak siap. Kalau benda tu tersebabkan diri awak sendiri, mungkinlah saya perlu bagi nasihat ke awak semua supaya awak siapkan, laksanakan amanah awak sebagai seorang murid tu. Okey. Lepas tu, dan janganlah dengan cara yang lebih baik. Maksudnya kat sini, bila kita melakukan sesuatu tu, kita kena laksanakan dengan penuh berhikmah, dengan penuh baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya. Bila kita menyampaikan sesuatu kebaikan tu, kalau orang tak terima, tak apa. Sebab apa? Sebab Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk orang yang tak nak terima apa yang kita sampaikan tadi. Macam saya katalah, bila cikgu awak mengajar kat depan, lepas tu awak kat belakang, mungkin cikgu awak nampak awak pandang semua, tapi mungkin kat belakang tu awak tengah melukis kartun ke, awak tengah main ke, susun-susun eraser awak tu. Kan suka macam tu kan bila cikgu mengajar kan. Tapi cikgu awak bila dia tegur, dia tegur lah. Tapi yang ubah diri awak sendiri adalah diri awak, atas kehendak Allah. Itu sebabnya segala-galanya adalah atas diri sendiri. Yang nak jadikan awak pandai diri awak, bukan ibu awak, bukan ayah awak, bukan cikgu awak, tak. Kalau mak ayah awak hantar awak tuition kat guru-guru hebat pun, kalau diri awak sendiri yang tak nak, awak takkan dapat. Itu sebabnya kena diri sendiri. Itu sebabnya kita kena selalu duduk tanya kat diri kita, ya Allah, ya Tuhan aku, hari ni aku hidup, apa kebaikan yang aku buat? Hari ni aku jadi anak kepada ibu dan ayahku, kebaikan aku buat kat ibu dengan ayah. Hari ni aku jadi anak murid kepada guru aku, apa yang kebaikan yang aku buat? Adakah aku menuntut ilmu dengan baik? Kena tanya kat diri tu macam tu. Okey. Dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah. Macam dalam ayat apa tadi, dalil sebelum ni tadi kita ada bincangkan, sesungguhnya hidayah tu adalah milik Allah. Allah je yang menyampaikan hidayah. Setiap kebaikan tu adalah atas kehendak Allah. Kalau kita sampaikan kebaikan, orang tak nak ikut, tak apa. Jangan. Bila kita sampaikan, contoh pengawas, awak tegur kawan awak, tak boleh makan kat tak boleh makan kat tepi koridor ni, kena makan kat kantin. Lepas kawan awak apa, tahu lah dia pengawas, nak tunjuk hebat lah tu, tegur-tegur orang, cakap macam tu. Tak apa. Jangan awak pergi marah dia, kau ni, lepas tu terus bergaduh pula. Tak. Kalau dapat yang macam tu, nasihatkan lagi. Kalau dia tak nak juga, tak apa, terus tanda tangan, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkan urusan aku, supaya rakan aku ni mendengar kataku. Doa, minta pada Allah tu, minta yang baik-baik. Sebab Allah tu dengar apa benda yang kita minta. Kalau kita tak minta, macam mana Allah nak kabulkan? Jangan awak kata, Cikgu Nadia kata kena minta apa yang nak. Awak pun doa, ya Allah, ya Tuhanku, semoga petang ni mak balik daripada kerja, mak bagi aku telefon, mak bagi aku iPad untuk aku main game. Jangan minta benda-benda yang tak sepatutnya, ataupun bukan untuk kebaikan diri awak. Minta yang untuk kebaikan diri awak, sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang murid. Okey, itu 4 sifat wajib bagi Rasul. So untuk hari ini kita bincangkan 4 sifat wajib bagi Rasul ni dulu, dengan dia punya peristiwa yang membuktikan keempat-empat sifat wajib yang ada dalam diri Rasul. Okay, so
Macam saya cakap tadi, sifat wajib rasul ni terbahagi kepada 4, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatona. Okey. Ni sidik, amanah, tabligh, fatona. Okey. Sidik bermaksud benar, amanah bermaksud amanah ataupun jujur, tabligh bermaksud menyampaikan dan fatona bermaksud bijaksana. Okey, kita rumus sekejap. Sidik tadi, bukti kisah dia berdasarkan peristiwa Isra' Mi'raj. Amanah berdasarkan peristiwa apa? Berdasarkan peristiwa apa saya pun lupa. Amanah berdasarkan peristiwa Rasulullah melaksanakan ataupun memperdagangkan barang dagangan Siti Khadijah ke Syam. Okey, tu untuk amanah. Fatona, tabligh menyampaikan peristiwanya ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu pertama apa? Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kalau wahyu yang pertama Rasulullah terima setelah Rasulullah berasa tenang adalah surah apa? Surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Ayat dia sama, 1 hingga 5. Tapi surah yang pertama, surah Al-Alaq Surah Al-Mudassir tu adalah surah yang diterima oleh Rasulullah setelah Rasulullah berasa tenang menerima wahyu yang pertama, surah Al-Alaq tadi. Dan fatona, bijaksana, melalui kisah tentang Rasulullah meletakkan semula Hajarul Aswad ke tempatnya. So 4 kisah ni membuktikan keempat-empat sifat Rasulullah. Saya ulang semula. Sidik benar, kisah dia melalui peristiwa Isra' Mi'raj. Amanah maksudnya amanah ataupun jujur, kisahnya, peristiwanya yang berlaku ketika Rasulullah berdagang ke Syam bersama Maisarah. Okey, yang ketiga, tabligh, menyampaikan peristiwa yang membuktikan Rasulullah bersifat tabligh adalah ketika menerima wahyu di Gua Hira dan menyampaikan wahyu tersebut. Dan yang akhir sekali, fatona, bijaksana, peristiwanya adalah ketika Rasulullah menjadi hakim untuk meletakkan semula Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Okey, dah habis 4 sifat wajib tu. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Saya buka untuk soalan dulu. Awak boleh type kat komen. Lepas tu nanti baru saya jawab. Saya akan jawab secara live. Okey, saya buka kepada soalan. Ada yang nak tanya soalan apa-apa berkaitan dengan sifat wajib Rasul? Sifat wajib Rasul ni ada 4 ni. Ni ada yang bersembang ni masa saya terangkan tadi ni. Awak nak bersembang boleh, tapi jangan sembang waktu cikgu awak mengajar. Nanti awak tak dapatlah apa yang cikgu awak sampaikan. Sia-sia je awak duduk depan laptop dengar semua. Okay, saya buka. Ada soalan tak? Khadijah macam tengah type. Khadijah nak tanya apa? Ada yang nak tanya apa-apa? Okay, so secara keseluruhan sifat wajib Rasul tu 4 ni je lah yang awak kena tahu. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Kalau tak ingat, ingat nama kelas adik-adik awak. Tahap 1, sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik maksudnya benar, amanah ataupun jujur. Tabligh menyampaikan, fatona bijaksana. Okay, ada soalan tak? Okay, saya buka kepada soalan ni. Ya, amanah tu sama dengan jujur. Tadi saya dah bagi tahu kan? Itu sebabnya dalam cerita amanah ni, peristiwa dia dikaitkan dengan
peristiwa Nabi Muhammad ke Syam berdagang barangan milik Khadijah. Sebab Nabi Muhammad tu, tengok ni, Khadijah pilih Nabi Muhammad kerana mendengar tentang kejujuran. So amanah maksudnya amanah ataupun jujur. Kalau dalam soalan, kalau ditanya jelaskan maksud amanah, so boleh letak jujur. Boleh yang Dini? Mana tadi? Dini tanya tadi, amanah tu sama tak dengan jujur? Okay, amanah tu sama dengan jujur. Okay, yang lain ada tak? Okay, kalau tak ada apa-apa, habis saya punya kelas nanti, saya akan attachkan soalan latihan untuk awak buat. So nanti tolong buat, saya bagi sampai hari Ahad ni. Nanti awak tolong buat macam biasalah, klikkan saya bagi soalan quiz online je. Sebab sebelum ni saya bagi latihan ada yang tak hantar. Okay, so nanti awak jawab je quiz online tu. Nanti kita akan tengok markah yang awak dapat, macam mana penguasaan awak terhadap pembelajaran saya hari ni. So far hari ni semua faham Saya harap semua faham sebelum saya akhir kelas. Faham tak? Faham tak? Okay, kalau tak ada apa-apa masalah ataupun tak ada apa-apa sebarang persoalan, soalan yang Dini tanya tadi saya dah jawab. Okay, lepas ni macam saya kata tadi, awak jawab soalan quiz yang saya bagi je. Lepas tu nanti tolong buat balik revision untuk tajuk ni. Nanti next class nanti kita akan tengok pula tajuk sifat mustahil bagi Rasul dan sifat harus. Yang tu kita gabungkan sekali. Okay, ingat sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul ni adalah wajib hukum dia untuk awak semua percaya. Hukum mempercayai sifat wajib Allah adalah wajib. Okay, Alhamdulillah, semua orang faham, dan insyaAllah saya yakin awak semua memang pandai-pandai dan faham. So apa yang kita dapat daripada kita belajar hari ini melalui 4 sifat wajib Rasulullah tu, kita kena tanamkan dalam diri kita lah, supaya kita pun memiliki keempat-empat sifat wajib yang ada dalam diri Rasulullah. Kalau kita manusia, kita tak mampu nak jadi hebat macam Rasulullah, perfect. Sebab Rasulullah tu adalah manusia yang maksum, yang tak lakukan sebarang kesalahan pun. Tapi kita kena sedaya upaya, kita kena berusaha untuk menjadi yang terbaik seperti Rasulullah. Kita tak boleh jadi macam, kita tak boleh nak jadi Rasulullah tu, tapi kita boleh perbaiki diri kita, berusaha supaya diri kita jadi seperti Rasulullah. Kenalah amalkan 4 sifat tu: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sebab keempat-empat sifat ni dia akan memberi impak yang positif kepada diri kita bila kita laksanakannya. Okey, sebelum saya akhir kelas, saya nak nanti lepas ni awak, lepas je saya endkan saya punya kelas ni nanti, komen-komen yang live tadi dia akan tertutup. So nanti lepas habis kelas nanti saya akan upload balik semula video yang kita belajar hari ni. So lepas saya dah upload tu, saya nak awak semua komen balik semula. Yang ni yang untuk dalam kekal punya, yang live punya ni, yang live punya ni nanti akan hilang. Awak komen balik semula lepas saya dah end kelas tau. Lepas dah upload tu nanti mungkin akan ambil masa dalam sejam, mungkin dalam tengah hari nanti. Lepas dah upload semua